Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya mana lagi kalau bukan Bernama TV. Satu lagi topik yang cukup relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa telah pun kita pilih dan kita akan sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang sudah pun berada di studio Ruang Bicara ini bersama dengan saya. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah pengurusan COVID-19, pelaksanaan, cabaran dan masa depan. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya di studio, kita ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Datuk Haji Rodhi Mat Saad, iaitu Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, pengurusan keselamatan di Majlis Keselamatan Negara. Jadi Datuk, apa khabar? Baik, terima kasih. Pertama kali bersama kami di Ruang Bicara ya? Ya, ini pertama kali bersama Bernama TV. Alhamdulillah. Ya. Dan ini juga merupakan satu topik yang cukup penting sebenarnya Datuk ya. Kita akan sembang-sembang nanti. Dan kepada penonton yang sedang bersama kami ketika ini, seperti biasalah anda juga kami beri ruang dan juga peluang untuk berkongsi pandangan, pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan topik yang kita bincang hari ini di Ruang Bicara. Jadi jangan lupa dua talian telah pun kami sediakan kepada anda di 0326 979767 dan juga 0326979768. Dan jangan lupa seperti biasa juga lah, anda boleh sebenarnya mengikuti kami secara live di FB dan juga di YouTube Bernama TV. Baik, ini merupakan sesuatu yang yalah dah lama kami tunggu sebenarnya Datuk untuk menjemput orang daripada MKN berada bersama kami. Tetapi ramai juga mungkin di luar sana yang tidak begitu jelas tentang peranan, fungsi dan juga peranan yang dimainkan oleh MKN secara keseluruhannya. Jadi boleh kita kongsi bersama tu berkaitan dengan perkara ini ataupun soalan ini. Terima kasih. Sebenarnya MKN adalah satu organisasi kerajaan yang diwujudkan 49 tahun yang lalu. Wow, okey. Tentu kita masih ingat ketika negara berdepan dengan peristiwa 13 Mei di mana kerajaan ketika itu pentadbirannya diambil oleh Mageran atau Majlis Gerakan Negara. Jadi suasana ketika tahun 1969 di bawah kendalian Mageran sehinggalah ke tahun 1971 apabila keadaan negara polis penuhnya. Jadi Mageran ini sebenarnya adalah yang ada pada hari ini iaitu Majlis Keselamatan Negara. Jadi Kabinet meluluskan penubuhan MKN pada Julai tahun 1971 dan dengan tanggungjawab utamanya ialah untuk menyelaras segala isu pengurusan keselamatan negara dan mengintegrasinya secara cekap, terselaras dan bersepadu untuk mencapai objektif sesuatu perkara dalam pengurusan keselamatan itu sendiri. Jadi ringkasnya saya katakan MKN adalah satu agensi vokal, agensi utama yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasi. Sebab kita ada berbagai agensi kerajaan, berbagai pihak, sama ada pertubuhan bukan kerajaan, pihak swasta, masyarakat dan juga kerajaan sendiri yang mana bila melibatkan sesuatu isu atau perkara keselamatan, tentulah kadang-kadang kita memerlukan kerjasama dan tindakan semua supaya menjadi satu tindakan yang kukuh, bersifat bersepadu dan di sinilah fungsi MKN, iaitu untuk mengintegrasikan semua perkara ini menjadi satu tindakan yang kukuh bagi pihak kerajaan. Cukup jelas sebenarnya Datuk. Dan sesuatu yang menarik juga lah saya nak kongsi bersama dengan Datuk. Tadi pun Datuk sebut sebentar selalulah tentang Mageran apabila berlakunya peristiwa berdarah 13 Mei, sesuatu yang ingin sebenarnya kita lupakan. Dan selepas berlakunya peristiwa 13 Mei itu, apakah Datuk dapat melihat bahawa ada perubahan sebenarnya daripada mentaliti dan juga pendekatan rakyat Malaysia dalam menjaga keamanan negara? Apakah Datuk melihat bahawa sudah ada peningkatan yang luar biasa sebenarnya, kesedaran yang cukup mendalam di kalangan rakyat Malaysia bahawa semangat bersatu padu itu adalah sesuatu yang amat penting untuk membina sebuah negara yang aman dan makmur? Jika kita teliti satu situasi pada tahun 1971 hingga sekarang, kita dapati ada peningkatan dalam kesedaran rakyat Malaysia
dalam usaha untuk membina satu ketahanan untuk menjaga negara ini. Tetapi semangat rakyat kita ini berubah-ubah sebab kita adalah satu negara yang penduduknya berbilang bangsa, bersifat majmuk, dan tentulah cabaran utama yang kita hadapi bila mana kefahaman antara rakyat itu berbeza-beza. Bila mana kita dapati persefahaman ini kadang-kadang ada satu situasi yang kita bersama-sama sanggup untuk mempertahankan negara. Betul. Tetapi tentulah tidak ada kesempurnaan di mana-mana. Kadang-kadang ada juga golongan yang melihat perkara ini mudah, mencari satu jalan yang difikirkannya lebih baik untuk negara, dan di situ timbul perbezaan pendapat. Namun segala perbezaan pendapat ini akhirnya kita dapat redakan, kita dapat mencari satu persamaan hingga membawa kepada kestabilan di dalam negara kita. Jadi kestabilan inilah menjadi prasyarat yang sangat penting yang membolehkan negara kita aman, maju dan makmur, sehingga apa yang kita lihat, kita kecapi pada hari ini adalah hasil daripada persefahaman rakyat, kerjasama rakyat, kekuatan dan kesungguhan kerajaan dan komitmen semua pihak di negara kita. Saya suka bila Datuk menyentuh tentang perpaduan rakyat itu, kesefahaman rakyat itu sendiri, dan kita faham bahawa masyarakat ataupun rakyat Malaysia yang bersifat majmuk ini bukan sesuatu yang mudah sebenarnya, dan saya tahu ianya juga memberi cabarannya cukup hebat kepada MKN sendiri. Dan ada juga masih lagi ada pihak-pihak yang cuba membangkitkan isu perkauman, bermainkan sentimen perkauman dan sebagainya. Jadi apakah Datuk melihat bahawa ini juga merupakan satu cabaran yang harus dihadapi bukan saja oleh seluruh rakyat Malaysia secara keseluruhannya, tapi MKN sendiri, apakah ini merupakan satu cabaran yang cukup hebat kepada MKN? Ya, sudah tentu cabaran ini kita terpaksa hadapi dan ia hebat untuk Majlis Keselamatan Negara kerana kita nak membawa pemikiran perkara mengenai minda, pemikiran ini menjadi sama. Sebab sifat kita, fikiran kita tak sama antara manusia. Betul. Jadi bila mana tidak ada persamaan ini, apatah lagi antara kelompok atau kumpulan yang tertentu yang berfikiran di luar daripada kehendak negara, di luar daripada usaha kita nak memupuk perpaduan. Jadi inilah yang menjadi satu perkara yang menyukarkan kita hendak mencapai persefahaman. Saya yakin sekiranya kita berjaya pupuk persefahaman ini, kita mempunyai satu agenda yang sama, kita saling sokong menyokong antara satu sama lain, kita bersatu, sudah tentu kejayaan kita akan jauh lebih hebat daripada apa yang kita lihat pada hari ini. Tetapi ini satu sifat yang perlu kita hadapi, kita akur dengan keadaan ini, dan kita jadikan ianya satu cabaran yang menyuntik kekuatan semua pihak supaya kita bersama-sama mengorak langkah, berusaha memperbaiki segala kelemahan ini. Menyuntik kekuatan kepada semua pihak. Ini pun satu aspek yang cukup menarik sebenarnya. Sebelum kita bercakap tentang cabaran besar yang terpaksa dihadapi oleh MKN, terutamanya bila kita bercakap tentang pengurusan COVID-19, saya nak berkongsi juga satu lagi pandangan bersama dengan Datuk lah, bila kita bercakap tentang perpaduan rakyat Malaysia secara amnya. Senario kehidupan yang sudah pun berbeza sekarang ini sebenarnya, Datuk. Dulu mungkin kita tak ada media sosial dan sebagainya, tetapi sekarang ini ada media sosial di mana semua maklumat boleh diperolehi di hujung jari, kata orang sekarang lah. Dan itu juga merupakan satu cabaran. Kenapa kadang-kadang isu-isu yang begitu sensitif dimainkan di media sosial misalnya, dan apa yang boleh dilakukan ataupun apa yang dilakukan oleh MKN sendiri dalam usaha untuk mengawal situasi ini supaya tidak merebak dan akhirnya terkeluar daripada landasan yang sebenarnya. Okey. Sistem di negara kita, kita mempunyai agensi-agensi yang mempunyai kompetensi tanggungjawab yang khusus. Umpamanya dalam soal pembentukan minda, kita ada Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia atau KKMM. Sudah tentu dengan segala kepakaran yang ada pada KKMM dan juga infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan, KKMM menjadi tonggak utama dalam nak
membentuk persepsi. Tetapi kita tahu banyak lagi pihak lain, agensi-agensi lain, termasuklah macam Bernama sendiri. Kita ada Radio Television Malaysia, kita ada berbanyak saluran radio. Saluran radio ini yang pelbagai ini dengan motif yang sama perlu kita selaras. Kita perlu membentuk satu aliran pemikiran yang sama supaya pemikiran rakyat yang hendak kita bentuk ini tidak terkeliru. Jadi di sini fungsi MKN dalam kalangan semua agensi yang ada, dalam kalangan semua jabatan dan juga pihak swasta, orang perseorangan, badan-badan bukan kerajaan, kita perlu satukan semua komponen ini. Jadi di sinilah peranan MKN untuk menyatukan semua komponen ini, menyelaraskannya dan membentuk satu strategi bersama. Menjadi satu strategi negara untuk kita mencapai matlamat membentuk persepsi yang boleh mengintegrasikan seluruh rakyat di negara kita. Apa yang dilakukan oleh MKN dalam usaha untuk mencapai matlamat itu, Tok? Kita merancang bersama agensi yang lain. Tentulah MKN bersendirian tidak dapat hendak melaksanakan fungsi ini. Jadi fungsinya ialah kita membuat perancangan strategik bersama agensi-agensi komunikasi, menetapkan apakah hala tuju dan matlamat negara. Dari situ kita terjemahkan apakah strategi tindakan atau pelan-pelan tindakan. Dari segi MKN sendiri, kita juga mengaturkan banyak program melalui pembentukan takbir urus. Umpamanya kita ada jawatan kuasa di peringkat kementerian dan agensi yang berperanan untuk membentuk minda. Jadi di sini MKN akan menyelaras, mengatur strategi supaya menjadi satu strategi negara dalam pembentukan minda ini. Ini dilakukan oleh MKN. Alhamdulillah. Okey, kita tumpukan perhatian kita sekarang ini kepada topik yang kita pilih, iaitu tentang pengurusan COVID-19, pelaksanaan cabaran dan masa depan. Sesuatu yang tidak kita jangkakan sebenarnya. Pandemik COVID-19 tiba-tiba saja melanda dunia, termasuklah negara kita sendiri, dan kita menghadapi kesan ataupun impak yang cukup mencabar sebenarnya. Dan MKN juga adalah merupakan satu agensi kerajaan yang terpaksa memainkan peranan yang luar biasa dalam menghadapi ancaman COVID-19 ini. Jadi apa yang cabaran bagaimanakah yang dihadapi oleh MKN bila kita kaitkan dengan pandemik COVID-19 ini, Tok? Sudah tentu pandemik 19 merupakan satu fenomena baru di negara kita. Malah cabaran ini bukan hanya pada Malaysia. Seluruh dunia. Setiap negara di dunia ini mengalami cabaran yang sama. Kita tidak pernah menempuh perkara yang seumpama ini. Sudah tentu ia memberi satu pengalaman baru. Jadi dalam menguruskan perkara yang baru ini, kita memerlukan satu kepakaran yang baru. Satu strategi yang baru. Jadi sebab kita tidak pernah ada satu garis panduan, tidak pernah ada satu contoh yang boleh kita ambil dari segi cara mengurusnya. Jadi di sini timbul cabaran ialah bagaimana kita perlu bertindak balas dengan penularan pandemik ini supaya kita dapat menyekat penularan ini, tetapi pada masa yang sama kita hendak satu jaminan bahawa negara kita perlu terus berkembang dari aspek ekonominya, dari aspek sosialnya, dari semua aspek. Jadi sedangkan sifat pandemik ini bila kita nak mengekang penularannya, kita perlu kawal pergerakan antara rakyat supaya rakyat tidak bertemu, tidak berhimpun, sebab ia menjadi satu platform yang membolehkan pandemik ini merebak dengan cepat. Jadi dalam konteks ini kita hendak kawal pergerakan, tetapi pada masa yang sama kita hendak ekonomi kita berkembang. Bila kita hendak ekonomi kita berkembang, sudah pasti pengeluaran perlu kita teruskan. Kilang-kilang, industri, sektor perniagaan, sektor peruncitan, pelancongan mesti diteruskan sebab ia adalah penjana kepada ekonomi. Tetapi dalam nak mengendalikan kegiatan ekonomi ini, kita perlukan manusia, rakyat. Dan rakyat ini perlu bergerak.
Tetapi dalam konteks ini kita tidak benarkan rakyat bergerak. Jadi bagaimana kita nak mencari perseimbangan antara kesihatan awam tadi, pandemik, dengan kemakmuran ekonomi. Yang mana kita hendak. Jadi kita perlu cari perseimbangan ini supaya dalam usaha kita nak membendung penularan COVID ini, tetapi pada masa yang sama kita mahu ekonomi negara kita berkembang. Sebab ia prasyarat kepada kemajuan negara pada masa hadapan. Jadi ini antara cabaran yang sangat kritikal yang kita hadapi. Okey, kita akan bincang lagi tentang isu ini. Semakin menarik sebenarnya, Datuk. Semakin jelas gambaran yang kita terima. Tapi seperti biasalah, kita akan berehat dulu buat seketika. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, gunakanlah kesempatan ini. Barangkali anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat yang ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu istimewa saya yang berada di studio Ruang Bicara ini. Jadi guna dua talian yang kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 26 97 9768. Kita lihat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi kita bercakap tentang pengurusan COVID-19, pelaksanaan, cabaran dan masa depan. Dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang istimewa yang berbahagia, Datuk Haji Rodzi Mat Saad, itu Timbalan Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Pengurusan Keselamatan Majlis Keselamatan Negara. Baik, kita difahamkan dah pun ada Ridwan dari Pulau Pinang di Thailand kita sekarang ini. Assalamualaikum, Tuan. Halo. Ya, Assalamualaikum. Ridwan? Assalamualaikum, Cik Kawi dan ahli panel. Ya. Silakan. Ya, selamat malam. Silakan. Soalan saya, pertama, bagaimana strategi MKN supaya semua pihak terlibat mematuhi peraturan MKN? Okey. Okey, yang kedua, cabaran MKN. Namun, kita tengok negara China ada pengalaman dalam hal ini. Kenapa kita tidak belajar daripada mereka supaya hal-hal yang berkaitan dengan COVID-19 ini kita boleh belajar supaya dia turunkan ilmu mereka secara mengatasinya. Sebab saya tengok jumlah yang mereka terlibat dengan COVID ini terlampau ramai kan. Saya tengok China, Amerika, diorang ni yang tertinggi sekali bilangan terlibat dengan COVID. Kalau kita belajar daripada mereka, mungkin kita dapat mencegah. Okey, sekian terima kasih, minta Pak Ali Penuk pula dalam hal ini. Okey, terima kasih banyak-banyak Ridwan dari Pulau Pinang. Okey, ini pun isu yang penting jugalah sebenarnya, strategi MKN sendiri. Untuk mengajak rakyat mematuhi segala ialah kita sebut SOP lah paling mudah bila kita kaitkan dengan pengurusan COVID-19 ini. Jadi apakah dalam soal ini juga MKN menghadapi masalah sebenarnya itu, ataupun alhamdulillah rakyat Malaysia setia mengikuti apa yang ditetapkan dalam SOP? Ya. Kita tahu bahawa tanggungjawab kita ialah nak mengajak rakyat, nak membentuk satu persepsi rakyat daripada keadaan yang sebelum ini kita tidak pernah alami pandemik ini. Tetapi kita hendak mengajak ke arah satu norma yang baru, iaitu satu cara hidup yang baru. Contohnya, kalau sebelum ada pandemik ini, kita dapati jarang antara kita memakai pelitup muka. Mungkin amalan membersih atau mencuci tangan itu kita tidak tegaskan. Kecuali lepas makan. Ya, kecuali selepas makan ya. Begitu juga dalam kita berada bersama rakan-rakan, keluarga. Kita selalu penjarakan antara kita tidak penting sangat. Tetapi dalam konteks membentuk budaya atau norma baru ini, sebab kita tahu penularan itu berlaku pada jarak yang kurang dari 1 meter, kebarangkalian untuk penularannya menjadi tinggi. Jadi kita nak membentuk norma yang mana kita perlu ikuti protokol kesihatan itu. Jadi bagaimana MKN nak membentuk perkara ini? Tentulah pertamanya kita menyediakan peraturan tetap operasi. Bagaimana caranya? Apa yang dibenarkan? SOP yang kita kenali ini. Tentu SOP ini menggariskan apa yang dibenarkan, apa yang dibolehkan, setakat mana ia dibolehkan dan bagaimana pemakaiannya, penggunaannya. Jadi SOP ini sebenarnya
kalau kita tidak kuat kuasakan ia menjadi satu undang-undang, sudah tentu ada pihak yang tidak akan mematuhinya. Betul. Rakyat akan memandang mudah perkara ini. Jadi kita mahu satu tindakan yang jitu dalam kalangan semua rakyat, kita perlu kuat kuasakan ia sebagai undang-undang. Jadi dalam konteks ini kita ada Akta 342, iaitu Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Jadi akta inilah menjadi satu perkara yang sangat penting di mana kerajaan menguatkuasakannya melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Jadi peraturan dalam bentuk SOP ini sebenarnya diwartakan sebagai arahan Ketua Pengarah Kesihatan. Jadi sebarang pelanggaran terhadap SOP ini adalah merupakan satu kesalahan yang mana pihak berkuasa yang dilantik dalam hal ini yang diterajui oleh pasukan polis di Raja Malaysia akan mengenakan tindakan undang-undang terhadap mereka yang mengingkari perintah ini. Bila Datuk sebut tentang denda yang dikenakan kepada mereka yang mengingkari perintah ini, denda RM1,000 kepada mereka yang melanggar SOP yang telah sedia ada, itu ditetapkan oleh MKN ataupun pihak lain sebenarnya? Sebenarnya dalam tadbir urus ini kita mempunyai jawatan kuasa di peringkat teknikal, kemudian kita ada jawatan kuasa khas di peringkat menteri dan sidang tertinggi Majlis Keselamatan Negara yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi jawatan kuasa teknikal akan melihat keadaan-keadaan yang boleh menyebabkan penularan ini berlaku. Dan jawatan kuasa ini diangkutai oleh semua agensi kerajaan dengan teras utamanya ialah Kementerian Kesihatan. Jadi berdasarkan ulasan, syur, pandangan Kementerian Kesihatan, kita bincang secara bersama mengenai risiko yang ada dan bagaimana caranya kita hendak memastikan risiko ini dapat kita halang. Contohnya bila kita bermesyuarat, kita berbincang, kita ambil satu contoh pengangkutan awam. Bagaimana bila seseorang itu menaiki kereta api atau tren, bagaimana tren itu dalam keadaan sesak akan menyebabkan risiko penularan itu ada. Jadi kita gambarkan ia, kita visualisekan ia, kita berada dalam konteks itu dan bagaimana kita nak menyekat. Di situlah timbulnya kita perlu jarakkan sosial, kita perlu cuci atau sanitize permukaan-permukaan yang disentuh oleh penumpang itu sendiri. Jadi dalam konteks ini itu peranan yang kita mainkan dalam menjawab soalan tadi. Ada juga pandangan dan juga pendapat. Kebetulan kita sedang bercakap tentang mereka yang tidak mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Ada juga berpandangan bahawa mungkin, ini istilah saya gunakan, mungkinlah denda yang dikenakan itu perlu ditingkatkan dalam usaha untuk mengawal supaya betul-betul, mungkin RM1,000 bagi setengah pihak itu mereka menganggap tak ada apalah, bayar RM1,000 dan lepaslah. Tapi adakah pihak MKN melihat bahawa sekiranya sikap segelintir mereka yang masih tidak mahu mematuhi SOP itu, mungkin denda yang lebih tinggi patut dikenakan? Ini pandangan masyarakat yang dilontarkan di luar sana. Terdapat pandangan yang berbeza-beza antara kadar denda dengan pematuhan. Ya, memang ada pandangan supaya rakyat lebih bersikap lebih serius, kita perlu naikkan denda ini menjadi satu kadar yang lebih tinggi. Tetapi ada juga rakyat yang melihat kadar sekarang telah memadai. Tetapi bagi mereka yang berada dalam taraf sosioekonomi yang kurang baik, tentulah ini akan menjadi beban. Jadi perkara ini sebenarnya tidak bergantung pada berapa banyak kadar denda. Sebab kalau kita letak kadar denda tinggi sekalipun, masih ada yang mampu membayarnya. Soalnya bagaimana kesedaran dan kemahuan bersama rakyat itu, bersama kerajaan, melihat pandemik ini satu yang serius. Dan kita jangan anggap pandemik ini tidak kena pada kita atau tidak kena pada keluarga kita. Jadi kalau kita andaikan bahawa pandemik ini tidak mungkin kena pada kita, kita bersikap sambil lewa. Kita mengambil jalan yang mudah. Jadi bila kita mengambil jalan yang mudah, tentulah segala peraturan itu kita pandang ia secara sambil lewa. Jadi di sini timbul ketidakpatuhan. Sebab
dari keadaan kesedaran yang tidak ada pada diri masing-masing itu menyebabkan perkara ini berlaku. Jadi saya nampak usaha kita sepatutnya lebih kepada pembentukan, pemupukan satu tahap kesedaran yang tinggi dalam kalangan rakyat di negara kita. Saya setuju. Dan persoalan yang kedua pun menarik jugalah. Ini yang dibangkitkan oleh Ridwan dari Pulau Pinang tadilah. Tentang cabaran. Perlukah kita belajar daripada China misalnya yang ialah COVID-19 itu bermula di China sebenarnya dan kemudian merebak ke seluruh dunia, dan dikatakan bahawa China telah pun berjaya sebenarnya mengatasi walaupun tidak 100% tetapi sekurang-kurangnya memperbaiki jumlah mereka yang ditular oleh COVID-19 dan mereka yang mungkin terkorban akibat COVID-19. Tapi apakah MKN melihat bahawa sebenarnya China pun perlu juga belajar daripada kita sebenarnya. Begitu juga dengan US dan sebagainya, yang di US lagi teruk. Jadi US juga perlu belajar daripada Malaysia kerana Malaysia dianggap sebagai antara negara yang begitu berjaya sebenarnya mengawal penyebaran wabak COVID-19 ini. Tapi mungkin Datuk ada pandangan tersendiri. Ya, sebenarnya kita dapati ancaman COVID-19 ini dia berbeza-beza antara negara di dunia. Betul. Jenis virus di Timur Tengah berbeza dengan jenis virus di China. Malah kalau kita lihat kluster Sivaganga di Kedah, jenis virus ini sangat agresif berbanding dengan virus yang ada di negara China. Sudah tentu keadaan di negara China, di negara-negara lain di dunia yang berbeza-beza ini menyebabkan kita juga sebenarnya tidak bersikap, tidak mempelajari sesuatu dari mereka. Sebenarnya Kementerian Kesihatan, pakar-pakar kesihatan awam kita sentiasa mengkaji, Institut Penyelidikan Perubatan sentiasa mengkaji trend pandemik ini di seluruh dunia dan bagaimana tindakan yang diambil oleh negara-negara di dunia ini. Dan sebenarnya kita mendapat pujian dari Pertubuhan Kesihatan Sedunia, dari WHO, bahawa Malaysia antara negara yang berjaya dalam menguruskan pandemik ini. Malah pada bulan Jun yang lepas, sekumpulan 10 orang pakar dari negara China datang ke Kementerian Kesihatan kita mengadakan perbincangan dan dialog. Mereka kagum dengan cara kita mengikut pendekatan kita sendiri yang mereka nampak sebenarnya ada kejayaan yang kita capai di situ. Jadi sebenarnya Malaysia kita tidak bersikap tertutup di sini. Kita sentiasa mengkaji, menganalisa trend di seluruh dunia dan dunia pun sebenarnya meneliti cara kita bagaimana mempelajari sesuatu. Jadi saya rasa dengan adanya Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan mereka mengiktiraf cara Malaysia, ini satu pengiktirafan di peringkat antarabangsa yang kita sebagai rakyat patut berbangga dengannya. Saya juga nak berkongsi sesuatu yang menarik jugalah bersama dengan Datuk Haji Rozi lah. Bila kita bercakap tentang SOP, itu mungkin antara masalah ataupun cabaran yang dihadapi oleh MKN sendiri, mereka yang tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Tetapi selain daripada itu, ada tak lagi cabaran-cabaran yang mungkin terpaksa dihadapi oleh Majlis Keselamatan Negara sendiri dalam mengawal pengurusan COVID-19 ini, Datuk? Cabaran kita yang lain antaranya ialah keadaan geografi kita. Kita lihat rakyat di kawasan pendalaman, malah di Sabah, di kawasan pantai timur Sabah, jarak dengan Filipina yang terlalu dekat, dengan kadar penularan yang tinggi di negara jiran. Bagaimana kadar penularan yang tinggi ini di negara jiran dengan kegiatan kemasukan pendatang asing tanpa izin yang ramai, menyebabkan ia menjadi satu fenomena yang menambahkan kadar kes di negara kita. Jadi kita lihat bagaimana penguatkuasaan operasi mencegah kemasukan pendatang asing tanpa izin itu juga perlu menjadi satu tool yang sangat penting ketika ini untuk kita pastikan bahawa di samping usaha kerajaan menyekat penularan peringkat tempatan, kita tidak ditambah
perkara ini dari elemen-elemen luar. Jadi ini antara cabaran, iaitu bagaimana mengawal sempadan daripada berlakunya kemasukan pendatang asing tanpa izin, yang mana mereka ini mungkin pembawa atau carrier kepada pandemik ini. Jadi ini antara cabaran lain yang kita hadapi. Okey, bila Datuk sentuh tentang Sabah, kebetulan juga Datuk kita ada pemanggil dari Sabah sekarang ini di talian kita. Datuk Gulam dari Sabah sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat ah? Alhamdulillah saudara. Alhamdulillah. Ya, ya silakan. Macam bukan pendidik yang syukur bukan pendidik biasa. Macam selalu dulu lah sebelum ni. Ya. Okey, saya nak tanya kepada pengarah kita NKN ya. Ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah tinggi-tinggi ucapan SOP itu. Ya. Memang betul-betul lah berkesan lah di negara kita di Malaysia. Ya. Saya ucap tanya. Tapi apa yang saya nak kesal, saya nak minta tolong kepada pengarah kalau boleh nak. Masjid itu ada malaikat. Saudara pengarah, masjid itu ada malaikat. Orang di Eropah berselindung di semua masjid. Sedangkan masjid-masjid itu sudah 150 tahun, 200 tahun diorang wujudkan masjid, dia buka. Okey, kenapa di supermarket panjarakan pun tidak sampai sejuta? Kita buka sampai jam 8 ataupun sampai jam 6 pagi malam. Ya. Di mini market begitu kecil sekali, masjid kita yang begitu bergasi 2-30 kali ganda, supermarket letak di dalam. Ya. Kenapa kita tidak boleh buka hingga 2-30 orang di dalam masjid itu? Ya. Saya tidak mempersoalkan banyak sangat kerana kita tidak boleh komen. Ya. Apa yang saya terima kasih sangat, kita punya peraturan di Malaysia begitu canggih sekali, cuma masjid yang bisa kesal. Ya. Orang-orang bukan Islam, dia bertumpukan di Eropah, di Amerika tu kepada masjid kita. Tapi kita pula di sini membelakangkan apakah kita tidak takut kepada Allah dan kepada malaikatnya. Sedangkan para malaikat itu melindungi kita di masjid. So, kalau boleh, bagilah masjid itu walaupun dengan 10 orang ke 20 orang, sangat jauh sekali. Kalau 30 orang saja dalam masjid begitu besar, itu saya minta kepada pengarah kita. Kena you ada suara kami tak ada. Hanya boleh luarkan saja. Kita apalah guna kita orang Islam lah kalau kita tidak boleh suarakan yang betul. Sekian, terima kasih. Okey. Terima kasih banyak-banyak Datuk Gulam dari Sabah. Jadi mungkin Datuk dapat fahami apa yang dibangkitkan oleh Datuk Gulam dari Sabah. Ini menyentuh tentang SOP yang dikenakan di masjid-masjid terutamanya. Apakah ini sebenarnya perlu dilakukan demi menjaga keselamatan rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam sendiri daripada wabak COVID-19 ini? Kerajaan sebenarnya sentiasa mengikuti, memantau perasaan rakyat, kegelisahan rakyat. Sebab bila mana kita menguatkuasakan peraturan atau SOP ini, ada perkara yang dahulunya kita benar dan kita boleh lakukan, tetapi pada era ini ketika kita sedang berperang, berdepan dengan pandemik ini, kita tidak benarkan. Dan antaranya ialah masjid. Pada suatu masa ketika PKP, masjid ini kita tidak benarkan. Tetapi apabila ancaman penularan ini, penilaian yang kita buat, kita semakin baik keadaannya, kita mula membuka masjid ini satu persatu. Sebenarnya tidak ada niat di pihak kerajaan hendak menutup masjid ini, tidak ada. Cuma yang kita perlu jaga ialah masjid ini ialah lambang keagungan dan kemuliaan Islam. Begitu juga rumah ibadat pada kaum-kaum yang lain. Ia lambang keagungan agama masing-masing. Jadi kita tidak mahu lambang keagungan atau kemuliaan ini tercemar disebabkan oleh penyakit ini. Seolah-olah ada satu fitnah. Kononnya apabila berlaku satu kluster di masjid, kita bimbang dikaitkan kluster itu dengan agama yang suci. Jadi ini tentulah kita tidak hendak keadaan itu berlaku. Jadi demi menjaga kemaslahatan itu, iaitu kemurniaan masjid ini sebagai lambang Islam, begitu juga agama lain, kita samakan supaya kita kawal perkara ini. Namun begitu, perkara mengenai agama ini sebenarnya adalah di bawah tanggungjawab negeri-negeri. Negeri berhak dan berkuasa menentukan di bawah ketetapan oleh Duli Yang Maha Mulia, Sultan atau Raja di setiap negeri. Dan tentulah
negeri-negeri juga akan meneliti perkara ini dan alhamdulillah kita dapati kebanyakan negeri di negara kita ini mengambil pendekatan yang sama atas asas perlunya kita menjaga kemuliaan Islam itu dari difitnah. Jadi itu jawapan kepada apa yang dibangkitkan oleh Datuk Gulam. Satu lagi aspek juga yang saya nak kongsi bersama dengan Datuk ialah tentang apa yang kita sebut sebagai frontliners. Cabaran yang terpaksa dihadapi oleh mereka yang bertugas di barisan depan. Frontliners ini dianggap sekarang ini sebagai the unsung heroes, iaitu wira-wira yang tidak didendangkan. Dan apakah MKN juga sentiasa memberi perhatian yang serius kepada mereka yang terlibat sebagai frontliners ini supaya sentiasa bukan saja berada dalam keadaan bersiap siaga, tetapi yang lebih penting keselamatan mereka juga dijamin oleh ataupun dijaga dengan ketat oleh Majlis Ketuan Negara untuk bersama dengan Kementerian Kesihatan sendiri. Ya. Sebenarnya mereka yang berada di barisan hadapan, mereka lah sebenarnya pejuang-pejuang yang berdepan dengan ancaman dan bahaya ini. Betul. Mengenepikan segala kepentingan. Mereka sangat komited, sama ada daripada Kementerian Kesihatan sendiri, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera, kemudian pasukan rela kita, kemudian Jabatan Immigration. Semua agensi yang berada di barisan hadapan ini sebenarnya nasib serta kebajikan mereka sentiasa diberi perhatian oleh kerajaan. Jadi sebarang permasalahan, bebanan tugas yang dialami dibincangkan dalam mesyuarat ataupun tadbir urus yang melalui jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pertahanan, atau jika perlu dibawa ke mesyuarat yang diputuskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Jadi ringkasnya, apa yang dilakukan, segala khidmat dan jasa, kesungguhan, penat lelah bekerja, berkhidmat tanpa mengambil kira kepentingan keluarga diri, tanpa keadaan mengenepikan segala ancaman cuaca. Semuanya sangat dihargai oleh kerajaan. Tanpa mereka frontliners ini, tentulah usaha kita ini akan banyak menemui kesan yang tidak baik dan mungkin keadaan penularan ini akan menjadi lebih hebat di negara kita. Mungkin daripada pengalaman dan pemerhatian Datuk sendirilah, mungkin ramai yang tak mengetahui bahawa sebenarnya frontliners juga menghadapi cabaran yang cukup hebat seperti apa yang Datuk sebut. Dan mungkin juga Datuk, kita boleh berkongsi bersama dengan penonton-penonton kita lah antara pengalaman Datuk sendiri melihat bagaimana frontliners yang terpaksa bertukus lumus, dan ada juga mereka yang juga terkena wabak COVID-19 ini. Mungkin kita boleh kongsikan pengalaman Datuk ini bersama dengan penonton. Ya. Jika kita lihat petugas-petugas di Kementerian Kesihatan, bila mana swab test atau ujian swab ini hendak dilakukan, pertamanya risiko itu terlalu tinggi. Jadi kita perlu memperlengkapkan barisan hadapan ni, petugas ni perlu melengkapkan diri mereka dengan alat perlindungan. Sama ada memakai PPE dan sebagainya. Sudah tentu fenomena perlu atau wajib memakai PPE ini satu perkara yang tidak selesa. Sebab ia membawa darjah atau suhu badan yang tinggi dengan keadaan peluh, tidak selesa dan sebagainya. Jadi tetapi mereka sanggup bekerja dalam keadaan pakaian yang seumpama itu demi menjaga kesihatan mereka sendiri dan demi memastikan wabak ini tidak merebak melalui mereka ke keluarga mereka, anak-anak di rumah. Betul. Jadi tentulah ia sangat-sangat menyukarkan kepada frontliners kerana mereka bekerja dalam keadaan yang luar biasa. Begitu juga kita dapati pasukan-pasukan keselamatan, umpamanya yang terlibat dalam membenteras kemasukan parti, di mana usaha ini sekarang tanpa mengenal masa, keadaan, cuaca, kita mengawal sempadan negara kita, sama ada perairan kita, sama ada sempadan darat kita, dengan meningkatkan lagi usaha ini, komitmen ini. Jadi ini antara cabaran yang kita nampak betapa kesungguhan frontliners ini menjadi suatu yang negara patut banggakan. Baik, kita akan berehat sekali lagi Datuk buat kali terakhir, dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya Mana Lagi
Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini. Baiklah, kami mengucapkan terima kasih kerana anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini. Satu lagi isu juga nak kongsi bersama dengan Datuk Haji Rozi. Ini berkaitan dengan, tadi kita sentuh tentang media sosial sepintas lalu. Yang menjadi masalah juga sekarang ini di kalangan rakyat Malaysia adalah penyebaran berita-berita palsu. Ini pun sekiranya tidak dikawal, terutamanya mengenai dengan COVID-19 dan sebagainya. Jadi apa yang MKN lakukan dalam usaha untuk menyekat penyebaran berita-berita palsu ini yang mungkin boleh mengakibatkan sesuatu yang negatif dalam kehidupan masyarakat? Berita palsu ini atau maklumat yang tidak sahih menjadi satu elemen baru sebenarnya yang boleh mengancam perpaduan antara kita. Sebab bila satu berita atau maklumat yang tidak benar itu disebarluaskan dan ada golongan yang mempercayainya, sebenarnya ia membawa kepada perpecahan dalam kalangan rakyat negara kita. Jadi ia satu perkara yang perlu diberi perhatian oleh semua kita. Tentulah pada rakyat, pada kita semua, MKN menyeru supaya kita jangan menjadi ejen yang menyebarkan berita palsu. Kita perlu semak dahulu kesahihan ini dan jangan kita sebar jika kita tidak mengesahkannya. Tidak dapat kita percaya bahawa ia dari sumber yang sah. Dari segi tindakan MKN sendiri, apabila sesuatu maklumat itu kita terima dan kita ragui sama ada melalui laporan yang kita terima, kita akan segera membuat semakan melalui sumber berita itu. Katakan dari satu kementerian, kita akan membuat semakan yang sahih dan apabila disahkan oleh pihak yang berkenaan bahawa maklumat ini bukan daripada pihak yang kita semak tadi, kita akan chopkan ia sebagai maklumat palsu dan kita muat naik balik dalam platform media kita seperti Twitter, Facebook dan sebagainya. Jadi kita akan membuat penafian yang segera tentang perkara ini dan kita harap rakyat apabila dibuat penafian ini oleh MKN jangan lagi sebarkan maklumat itu. Setakat ini banyak tak Tok yang diterima tentang maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang dimainkan di media-media sosial terutamanya Tok? Ya, hampir setiap hari kita ada maklumat atau berita palsu ini yang kita terima menunjukkan bahawa ia menjadi satu budaya dalam masyarakat kita. Tetapi saya yakin ramai rakyat kita yang lebih bertanggungjawab. Ini ada kumpulan yang kecil. Jadi saya ingin mengajaklah supaya kita menghentikan amalan ini, menyebarluaskan maklumat atau berita yang tidak sahih ini. Mari kita semak dahulu dan kita jadi ejen yang menyebarkan berita yang benar-benar baik untuk negara, yang membawa kesan yang positif untuk negara. Kalau kita lihat perkembangan COVID-19 ini sendiri Tok ya, penularannya mungkin pada mulanya rakyat begitu confident, begitu yakin bahawa kita hanya mencatatkan 2 angka dan sebagainya, tetapi kemudiannya tiba-tiba meningkat kepada 3 angka dan baru-baru ini pun meningkat sehingga 4 angka dan hari ini pun dah turun semula kepada 3 angka. Jadi inilah kefahaman yang harus dimengertikan oleh rakyat Malaysia bahawa sesungguhnya kerajaan melakukan apa saja dalam usaha untuk menjaga penularan COVID-19 ini tidak menjadi sesuatu yang di luar kawalan semua pihak. Ya, kita dapati pada era awal 18 Mac ketika kerajaan mengisytiharkan PKP. Kita berada dalam keadaan yang sangat bimbang ketika itu. Betul. Kerana kita dapati kadar penularannya tinggi dan kerajaan mengumumkan pelaksanaan PKP dan menguatkuasakannya. Tetapi hingga satu masa PKP ini kita gantikan dengan PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat, di mana kegiatan telah mula kita longgarkan. Aktiviti ekonomi telah dibolehkan tetapi masih ada kawalan. Tetapi bermula 1 Jun apabila kita lihat kita dapat melandaikan kelok penularan ini, kita membuka lebih banyak kegiatan ekonomi, hampir semua kegiatan ekonomi. Tetapi sifat rakyat kita ini kadang-kadang kita lupa, kita leka,
dan kita mula merasakan bahawa kita dah bebas dari pandemik ini. Lantas perkara yang sepatutnya menjadi budaya seperti pemakaian pelitup muka, pencucian tangan, ya, dan penjarakan fizikal antara kita menjadi benda yang semakin kita lupakan. Jadi inilah yang menyebabkan berlaku kembali penularan sehingga mencecah ke angka 3 angka. Dan kerajaan tentulah tidak boleh membiarkan keadaan ini berterusan dan kita berusaha meningkatkan tindakan kita dengan lebih gigih supaya semua kita dapat kembali ke 2 angka dan seterusnya memutuskan rantaian COVID-19 di negara kita. Antara perancangan yang telah pun difikir-fikirkan dan disusun atur oleh Majlis Keselamatan Negara sendirilah, in future ada sekiranya pandemik COVID-19 ini berterusan, situasinya membimbangkan. Jadi apa perancangan yang ada di MKN sendiri menjamin bahawa ianya berada dalam keadaan terkawal tu? Pertamanya dari aspek perancangan, kita mestilah ambil semua pengalaman kita ketika pandemik ini bermula di negara kita pada awal Januari. Kita lihat semua pelan tindakan kita berdasarkan assessment atau analisis yang kita lakukan, bagaimana corak tindakannya, dan kita gabung semua ini, fakta dan tindakan ini, supaya kita dapat sediakan satu rancangan hadapan yang mana kita pilih daripada sampel-sampel tindakan yang mempunyai kesan yang baik. Jadi kita masih lagi dalam proses menganalisis perkara ini supaya kita dapat sediakan satu rancangan pelan tindakan yang boleh menjadi panduan untuk semua, ya, untuk semua. Perkara lain ialah betapa kempen ataupun usaha-usaha membentuk pemikiran rakyat ini merupakan satu instrumen yang sangat penting dan perlu kita tegaskan. Jadi ia tidak boleh dilakukan oleh Kementerian Kesihatan semata-mata atau Kementerian Komunikasi Multimedia. Ia harus menjadi tanggungjawab semua pihak. Dan di situlah bagaimana kita kena meningkatkan peranan dan juga kemampuan semua pihak ini supaya sama-sama memainkan peranan secara berfokus, terselaras bagi membentuk satu pemikiran rakyat yang betul-betul kita kendaki. Jadi ini ada usaha perancangan MKN bagaimana kita hendak membawa seluruh rakyat ini bertindak dalam satu kesatuan untuk negara yang kita cinta. Menarik apa yang Datuk sebutkan, tanggungjawab semua pihak. Ini selari dan juga selaras dengan titah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Baginda yang begitu mengambil berat tentang kesihatan rakyat, keselamatan rakyat. Baginda sendiri bertitah secara ikhlasnya supaya ahli-ahli politik tinggalkanlah dulu politinking yang sedang yang dimainkan, tumpukanlah perhatian kepada kesihatan dan keselamatan rakyat dan membangunkan semula ekonomi negara. Apakah Datuk melihat bahawa ini adalah merupakan satu titah, satu pesanan yang cukup ikhlas daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong? Ya, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong adalah payung ataupun lambang perpaduan negara. Tentulah bila mana kita perlu kepada sifat rakyat yang bersatu dalam satu kesatuan, kita hendakkan perpaduan ini boleh kita capai melalui lambang ini, iaitu Seri Paduka Baginda dan yang di Pertuan Agong. Jadi tentulah titah ini sangat ikhlas, bersifat menasihati dari seorang raja kepada rakyatnya, dan ia sebenarnya menyentuh semua rakyat. Betul. Tidak ada mana-mana pihak. Jadi saya yakin rakyat perlu menerima titah ini, saranan ini dengan penuh keinsafan supaya usaha ini tidaklah menjadi bebanan kepada kerajaan. Ia menjadi bebanan kepada semua pihak dan semua pihak mesti fokus. Kita mesti mengelakkan sebarang persengketaan, sebarang perbezaan, dan apa yang perlu ketika ini ialah kita cari satu persamaan dalam kalangan seluruh kita rakyat Malaysia. Dan saya yakin persamaan inilah
membawa kita menjadi jitu dari segi tindakan kita, dan dengan kejituan tindakan ini kita akan menang atau kita akan berjaya dalam membendung pandemik di negara kita. Baik, setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Haji Rutzi Mat Saad kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Datuk. Jadi mungkin dalam masa-masa yang akan datang tu kita duduk lagi bercakap tentang pengurusan COVID-19 ini, kerana bagi saya ini merupakan isu yang cukup penting sebenarnya, dan apa yang dilontarkan oleh Datuk tadi seharusnya mendapat perhatian kita sebagai rakyat Malaysia, dan apa yang disebut ataupun dititahkan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong adalah sesuatu yang cukup ikhlas, sesuatu yang cukup murni, dan kita sebagai rakyat yang sayangkan negara kita ini seharusnya mematuhi apa yang dititahkan oleh Tuanku. Itu harapan kita sebenarnya. Terima kasih kepada anda semua yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.